الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita sambung pengajian muka surat 41. Qala al-musannif rahimahullah, adabul wudu, adab-adab wudu. Wa adabuhu istiqbalul qiblah wa la yatakallam li ghairi hajah wa yabda'u bi a'la wajhihi wa la yaltumuhu bil ma'. Adabnya menghadap kiblat. Cari posisi muka dada kita menghadap kiblat. Kalau 4 segi, ambil bahagian kita berdiri, muka kita tengok ke kiblat. Tidak bercakap tanpa hajat. Memulakan membasuh kawasan atas muka, yakni dahi. Bila basuh muka tu tak yang kat dahi, tarik turun ke bawah. Sebab dahi ni dipanggil asyraful makan, tempat paling mulia. Tempat paling mulia dahi. Di dahi kita ni ada nurul iman, cahaya iman. Kat dahi ni sebut ma baina ainain, antara dua mata. Dahi hak tengah-tengah ni. Belah ni mata kanan, mata kiri, tengah ni ada cahaya iman. Satu lagi dekat dahi tu tertulis ajal, tarikh mati. Pakat-pakat tengoklah dahi kawan. Nampak tak? Ada tu. Tapi kita tak boleh nak baca. Kita nampak redak-redak ni lah. Di sini dalam hadis Nabi sebut, sini ada tarikh kematian. Tarikh, jam, tempat, detail. Ma baina ainain, antara dua mata ni ada sini. Orang beriman diterang cahaya. Terang-terang mana bergantung kepada iman masing-masing.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita Nabi Adam dalam syurga. Nabi Adam dalam syurga. Satu hari Allah buat tayangan. Dia boleh, tak tahulah macam mana, dia boleh tengok muka-muka anak-anak pinak dia. Dia touch ke, tarik gitu. Ramailah. Sepintas lalu ditayangkan, sepintas lalu. Kalau kita lah ni, dia sentuh lah. Dia tengok habis. Maknanya dia akan turun ke bumi. Bumi dah ada, kok mana pun dia akan jadi khalifah. Dia tak akan selama-lamanya kekal dalam syurga. Kekal tu Arab panggil khuldi. Iblis masuk jarum kot tu lah. Iblis kata kalau anak kekal, anak duduklah ni, yang tak mau turun sana, makan buah. Buah tu pun dia bagi nama buah larangan, tapi dia beri nama buah khuldi, buah kekal. Perancangan Allah tentu kok mana pun Nabi Adam akan turun. Dalam syurga Hawa tak akan mengandung. Dalam syurga Hawa tak akan beranak. Syurga dia bukan tempat beranak pinak. Nanti kita masuk syurga ada bidadari tak ada seorang pun mengandung lah. Syurga bukan tempat untuk buang ayak kecil, ayak besar, beringui, kentut, bukan. Beranak lagi tak. Sana mana ada hospital, tak ada orang sakit. Hak nak kerja nurse, untuk bidan, ubahlah niat. Aku nak jadi bidan dalam syurga. Mana ada orang beranak. Dia tengok anak dia ramai ni. Dia anak di dunia. Tengok sepintas lalu duk. Tak tahulah hak tu saya reka lah touch tu. Macam mana dia tengok tak tahulah. Dia panggil ard, dibentang. Allah bentang dekat dia. Dalam dia duduk tengok tu, dia tangkap satu muka. Dia minat tengok tu. Dia zoom tengok pergi dekat. Sebab muka kawan tu terang tau ni, cahaya terang. Ada hak tak ada cahaya, ada cahaya malam, ada terang, spotlight. Dia tanya Allah, siapakah gerangan cucu cicitku hak ni nama apa ni? Allah bagi tahu nama dia Daud. Nabi Daud. Allah huraikan dia ni orang bagus, soleh, sampai umur sekian dia dilantik jadi nabi, jadi rasul Bani Israel. Dia juga raja, dia nabi, dia raja. Nama Daud. Raja di Palestin. Kerajaan Israel. Al-Mamlakah Al-Israeliyah. Lepas tu anak dia pula Sulaiman. Cahaya apa ni? Dia dialog dengan Allah. Allah kata tu cahaya iman. Tiap-tiap orang beriman ada cahaya. Situ juga ada umur. Dia tanya, kalau tahu umur, tanya Allah. Macam mana nak baca umur Nabi Daud? Mana boleh baca? Allah beritahu umur Nabi Daud 60 je. Lepas tu dia mati. Tak ni, Allah yang boleh baca. Kita tengok saja tengok dahi bini kita tak nampak apa. Tengok dahi kawan kita nampak jerawat 2 biji. Ada tarikh. Allah saja yang boleh baca. Allah kata tandai dia tu cahaya iman. Di sebalik cahaya tu ada umur. Umur Daud 60 lah. Pendek kan orang macam kita, Nabi Daud umur dia. Nabi Adam tanya pula, umur saya kalau saya turun ke bumi umur apa? Allah kata 1000, umur 1000. Banyak orang no? Nabi Adam kata 1000 panjang, boleh saya potong. Saya bagi sikit kat dia. Ini ada dalam buku saya. Nabi Muhammad bercerita 40 hadis. Nabi Muhammad bercerita, ada takhrij hadis sahih. Bukan buku hadis saja, ada nombor, ada kitab mana kita ambil. Nabi Adam sedekah umur kepada Nabi Daud. Allah kata nak bagi banyak mana? Dia kata dah Nabi Daud 60, saya nak bagilah sikit 40. Umur saya 1000, bagi 40 tak luak apa Macam kita duit banyak, potongan gaji. Tuan-tuan ada pencen ke apa, potonglah sikit bagi kat Mahat Taujih. Tak luak apa Sebulan RM10 ke, tak ada apa no. Sikit Orang dah buat potongan-potongan tu. Nabi Adam manusia pertama yang memulakan sedekah. Sedekah dia sedekah umur. Umur dia 1000, dia kata dia nak tolak pergi kat Nabi Daud 40. Biiznillah, kalau Allah izinlah. Mana ada orang potong umur? Tuan-tuan nak bagi umur kat saya sikit tak? Lagi setahun, seorang setahun jadi Ada umur kita sayang Nak mati minta panjang lagi dah.
Nabi Adam dia rasa umur dia 1000. Zuriat dia 60. Dia nak bagi genap 100, 60 tambah 40. Allah izinkan tu, kata Nabi-Nabi ni mereka dengan Allah boleh runding benda-benda macam tu. Mereka level lain. Allah kata bagi ya, ikut hang nak bagi. Jadi umur Nabi Adam 960 lah. Dia mati 960. Waktu PKP dulu, kitab tu saya baca habis, kitab saya susun tu. Banyak kitab tu. Hak tu cerita, Nabi Muhammad bercerita. Tapi bila dia nak mati 960, dia lupa. Malaikat nak cabut nyawa dia, dia lupa. Dia kata, umur aku baru 960 ni di dunia lah. Ada baki 40 lagi ni, siapa hampa nak cabut dah? Lupa. Malaikat pun peringat dia balik, baru dia teringat. Nabi Muhammad kata, siapa Nabi Adam lupa? Pasal waktu dia buat potongan tu tak ada tulis, tak ada resit. Sejak itulah disyariatkan buat resit. Dia dah bagi dah 40 umur dia. Bila malaikat nak cabut nyawa Nabi Adam, Nabi Adam kata, hampa bilang silap kot. Umur aku baru 960. Aku duk bilang ada 40 lagi. Bukan aku tak mau mati, aku nak matilah. Tapi hampa cek betul-betul. Umur aku duk ingat Allah kata 1000. Jadi dia dah bagi dah. Sejak hari itulah perjanjian apa pun Nabi kata, kita apa? Ada tulis, orang kita panggil hitam putih. Banyak yuran pun minta resit, khairat kematian apa-apa minta resit. Tak lagi kita lupa, kita rasa kita bayar, kita tak bayar, atau kita bayar, nipa kata kita tak bayar, bergaduh. Bermula hari itulah disyariatkan hitam putih. Perjanjian kena ada hitam putih. Dan saya nak abang kata pasal apa basuh kat dai hang kot itulah. Ambil ayat tok kat dai ni. Dai ni mulia, dia anggota penting dalam sujud. Sujud kalau pakai sarung tangan tak ada masalah. Glove. Orang perempuan sujud ni pun duk tanya orang perempuan pakai telekung sujud, tangan masuk dalam telekung tertutup, tak apa. Yang wajib terbuka ni ialah kashful jabhah, dai kena buka. Perempuan jangan duk pakai tudung sampai rapat ke dai, tutup. Tutup aurat apa ambil tutup ni? Nampak wujud mata je. Dai boleh buka. Kena buka. Dai kena buka. Waktu sujud, orang lelaki ke orang perempuan ke, kena buka dai. Jangan dibuka kain telekung tu kembang-kembang pergi sujud atas kain telekung. Tak boleh. Sujud ke lantai, sujud ke sejadah, sujud ke kapet, macam tu, dai. Melainkan dia luka cedera parah, duk terbalut, hak tu dimaafkan. Solat dia sah, tak perlu ulang. Kaki boleh pakai stokin. Lutut memang duk dalam kain. Tangan pun tak apa. Saya kalau musim sejuk saya pakai sarung tangan, memakruh lah. Sarung tangan sujud. Jadi orang perempuan sujud dalam telekung, sah tak sah, sah lah. Dai ni je yang wajib buka sebab dia anggota yang mulia. Dia mesti kulit dai cecah ke lantai. Hak lain terhalang tak apa. Pakai sarung tangan makruh lah. Saya saja pakai makruh kalau sejuk kita pakai. Sejuk pakai sarung tangan. Di Syria nak pergi universiti pakai sarung tangan. Nak menulis pun sejuk pakai sarung tangan. Cuma sarung tangan ni pun dia kerat tau ni. Kerat tau ni, kerat tau ni. Nak bagi rasa pen. Kalau tidak tak best semua. Pakai sarung tangan pegang pen rasa macam tak ada jari tu. Dia potong tau ni, dia potong tau ni. Baru rasa pen. Kalau tidak tulis tak syok. Hak lain tutup habis. Kaki kita boleh pakai stukin, boleh pakai khuf. Dan tidak menampar air ke muka. Jangan letak air kuat-kuat kepam muka kita ni, kena jagalah air muka kan. Tu Nabi tak bagi penampak tu. Muka ni pun kawasan mulia. Hukuman tak boleh tampak muka. Guru disiplin geram, pang bagi 5 kupang. Tak boleh, astagfirullahalazim, silap. Biar anak murid pun kena maaf lah. Tampak tang lain tak apa, tampak kat punggung ke hak banyak isi, muka tak boleh. Muka dekat dengan telinga, pang di pekak orang tu, bayar sebelah 50 ekor unta. Cedera, jenayah. Jika orang lain menuangkan air ke atasnya, ada orang khidmat nak tolong tuang, kita nak ambil wuduk, ada orang tolong tuang. Tolong tuang tak apa, yang makruh tolong gosok. Dia tuang, dia gosok, tu tak boleh macamlah kita ni raja pula. Kita buat ibadat menghambakan diri kepada Allah.
Bukan kita memperhambakan orang. Kalau kita raja pun kita tak bagi orang gosok kita gosok sendiri. Orang tolong tuang tak apa. Nabi Muhammad banyak suruh sahabat tolong tuang. Saja Nabi suruh, pasal Nabi nak mendidik, nak bagi ni pendengar apa Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Nabi nak riak, li ta'lim, Nabi nak mengajar. Wuduk macam ni pun duk dengar. Mata melihat, oh Nabi basuh macam ni, Nabi cakap mak ni keluar. Walaupun bacaan sepatutnya pelan saja, Nabi bagi kuat, nak bagi ni pun dengar. Macam tu. Nak murid dia tengok, ni tarbiyah lah. Nabi minta sahabat ambil air, tolong tuang, aku nak berwuduk. Maka sunat basuhan tangan. Kalau orang tolong tuang, tangan tu dimulakan dari siku. Kita basuh siku dulu. Basuh siku dulu baru basuh tangan ke bawah. Kalau orang tolong tuang, termasuk juga kita buka kepala paip, kita basuh siku dulu. Kalau kita cedok ayak kolah, kita bagi kena telapak tangan dulu, siku last sekali. Dan basuhan kaki dimulakan dari buku lali kalau orang tuang. Tetapi jika dia sendiri yang menuang air, maka sunat dimulakan basuhan dengan jari jemarinya. Hendaklah diberi perhatian kawasan hujung matanya. Takut ada tik mata apa semua kan. Tumit, yang pecah-pecah tu. Dan lain-lain bahagian yang dikhawatiri berlaku kecuaian padanya, terutamanya pada musim sejuk. Musim sejuk ni ambil wuduk kalut-kalut. Jadi perlu diberi perhatian. Walaupun sejuk, kena sempurna. Nabi kata, antara amalan ditinggikan darjat, digugurkan dosa, ialah isbaghul wudu' alal makarih. Menyempurnakan air wudu' walaupun dalam suasana sukar. Tetap dia ambil wudu' elok-elok. Walaupun makarih ni susah. Susah dengan sejuk atau susah dengan penyakit. Dia ada penyakit, dia malas nak ambil wuduk. Dia wuduk cincai-cincai. Jangan, Nabi kata. Waktu tu lah Allah uji kita. Sakit, sejuk. Sejuk kalau kita pakai baju long john tu, dia ketat. Nak selok ni, payah. Selok sikit boleh tak? Tak boleh. Selok je, ketat-ketat. Selok. Bagi lepas tang siku, sebab kita nak basuh. No? Kita ada baju, hak dalam tu, long john tu ketat. Dia rapat. Dengan angin sejuk, dengan pentin ni lagi, sekali nak lap dengan tisu pula. Di Malaysia kita ajak orang jangan lap, makruh. Pergi sana ustaz nak bagi lap. Mudarat lah kalau tak lap. Menyacok bulu rumah. Lap. Sediakan tisu, sediakan sapu tangan. Kita taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni pun tak mau belengah-belengah. Ambil wuduk lap. Dia pun tak mau lantai basah, muka duk salang orang basah, tangan basah ni pergi. Dalam fiqh ni apa? Kebersihan sebahagian daripada iman. Antara bersih itu ialah kering. Ambil wuduk muka lap. Musim panas ke, musim sejuk ke, musim apa kan, dia pun mesti lap. Dia pun tak mau ayak menitik-menitik. Jadi taklid mazhab Hanafi lah kalau kita sejuk, kesejukan. Sana kalau kita ambil wuduk, kita nak langkah masuk surau, kaki basah. Oh, ni pegolek. Perkira kita potong. Suruh lap tu. Tisu pun banyak. Sapu tangan tergantung, ambil lelap. Kita punya mazhab makruh. Kena ra'i lah di tempat orang. Lap gitu. Di tempat wuduk tu lap lah. Tak mau basah-basah. Kita nak bagi ayat wuduk menitik tu kan. Betul lah. Dia khilaf tentang tu lah. Antara nak jaga kebersihan kan, nak menitikkan ayat. Nabi kata setiap titisan itu menggugurkan dosa. Tu yang jadi khilaf tu. Dalil serupa, cara faham dalil tu lain. Nabi kata ayat wuduk yang menitik mengeluarkan dosa. Kalau lap dia tak menitik, tak apalah. Sejuk sangat lap lah. Dan hendaklah digerakkan cincin, kalau pakai cincin, supaya air dapat masuk di bawahnya. Sunat menyelak-nyelak jari jemari kaki dengan kelingking jari tangan kiri. Caranya dimasukkan, dimulakan menyelat jari kelingking kaki kanan dari bawah tapak kaki dan diakhiri dengan kelingking
jari kaki kiri. Kita angkat, dia kata basuh kaki dua-dua belah, lepas tu angkat kaki, kita guna kelingking tangan kiri. Dari bawah tu kita tolak, bawah tapak kaki tu. Itu cara menyelat jari kaki. Dimulakan dengan kelingking kaki kiri, dimulakan dengan kelingking kaki kanan dari bawah, diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Maknanya kena ada kerusi jugalah duduk. Kalau kita berdiri, duk angkat telapak kaki, takut kita tak stabil kaki sebelah, takut terlentang pula. Duduk lah. Ini payah juga. Duduk, angkat tu, cucuk ke bawah. Bukan ke atas kot ni. Yang dari atas ni tangan, menyelat tangan dia kot ni. Bukan kot ni. Menyelat tangan yang tepatnya dari belakang. Tu goyang cincin, jam, semua tu kan. Perkara-perkara makruh dalam wudu. Orang lain membasuh anggotanya, tolong gosok tu makruh. Kecuali jika dia uzur. Di bawah ada hadis-hadis, antaranya daripada Laqit. Saya baca terjemah ajalah, nak jimat masa. Daripada Laqit bin Sabrah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, akhbirni 'anil wudu, beritahu aku tentang wudu. Wudu yang sempurna macam mana? Baginda bersabda, sempurnakan wudu, selatilah di antara jari jemari. Jari tangan macam mana, jari kaki macam mana, saya dah ajak kaifiat dia. Dan masukkan air ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh, sedut, bersihkan lubang hidung, melainkan jika kamu sedang berpuasa. Puasa jangan sedut kuat sangat, takut batal. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berwuduk, maka selatlah di antara jari tangan dan kakimu. Kalau kita dalam ihram, jaga-jagalah, selat tu sunat. Buat sederhana, takut gugur bulu-buluan nanti haram. Menggugurkan bulu-buluan haram. Menyelat janggut lah khususnya, menyelat janggut ni sunat. Kalau luruh kena dam. Jadi kena bijak lah di situ. Dipanggil daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Mengelak keburukan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan. Nak baik-baik jadi jahat, elakkan. Kumuk pun Nabi kata pelan-pelan kalau puasa. Sedut pun jangan sedut kuat kalau puasa. Semua tu ialah daf'ul mafsadah, mengelakkan diri daripada perkara yang tak baik. Anil Mustawrid radhiyallahu anhu qala, daripada Al-Mustawrid radhiyallahu anhu bersabda, aku melihat Nabi, tengok pendidikan melalui lihat. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nabi buat demonstrasi, tunjuk dekat anak murid. Wuduk ni cikgu tunjuk kat kita, kita tengok elok-elok. Satu lagi, cikgu suruh kita berwuduk, dia tengok kita pula. Itu cukup berkesan. Cukup berkesan dalam hati. Saya teringat lagi, saya darjah 5. Nama guru pun ingat. Ada hak lupa, bukan saja lupa, terlupa. Hak kita ingat ni guru disiplin. Ingatlah. Ada satu lagi guru yang ajak kita sungguh-sungguh, kita takkan lupa. Duduk di Paya Keladi lah ni, Ustaz Ramli nama. Ustaz Ramli tu, dia tuk bisa dengan Haji Subihi, kata panjang. Ada jumpa. Saya darjah 5. Panggil kami satu kelas, pergi kat paip tu di Padang Bola, Pasir Kebun, kat Padang Bola. Teringat tau, khatak seorang-seorang ambil wuduk. Ambil wuduk, kita sintin sikit, dia tolong sintin. Dia kata, sintin bagi lebih, nak bagi kena nampak ni siku ni. Dia pegang kita, dia sentuh kita. Kita basuh tak kena, dia tolong basuh tepi ni. Teringat tau. Ajaran lain tak apa nak ingat, tu ingat sekali. Pasal guru menyentuh kita, mendidik, bukan mengajar, mendidik. Cara ambil wuduk, apa semua, azan, sembahyang zuhur, berjemaah, apa semua kan. Itu kita teringat.
Cikgu disiplin nampak tak duk kola. Ada saya ingat nama pagi ni terlupa duk kola. Itu teringat juga Raja Terik tengok. Dia mendidik kita kan. Guru disiplin pun kena ingatlah. Semua tu mendidik kita jadi orang. Terima kasih cikgu-cikgu, ustaz-ustaz. Perkara-perkara makruh dalam berwuduk orang lain. Okey, kita tengok lagi mendahulukan anggota kiri ni makruh. Pisah. Kiri tak apa, tapi pisah. Kanan lah lebih baik. Macam orang pergi umrah tawaf, dia boleh duk angkat dengan tangan kiri. Pergi sampai Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Pelik orang angkat tangan kanan, ada yang angkat tangan kiri. Tapi sah dah tawaf, sah. Perbuatan tu makruh. Mungkin dia duk biasa jumpa orang duk angkat tangan kiri ke. Assalamualaikum. Kita tahu tu. Orang pelik orang semua angkat belah ni, dia belah ni kan. Tapi sah dah. Sah. Kubur mayat pun mengiring kanan. Kalau mengiring kiri, sah. Janji dada menghadap kiblat. Cuma tak elok lah kiri ni. Kanan kiri ni dia hanya pada tangan dan kaki. Hak lain mana ada tangan kiri. Muka dari dahi turun bawah. Bukan basuh muka kanan, basuh muka kiri. Dia dari dahi ke bawah. Basuh pergelangan tangan serentak. Apa lagi kanan kiri? Tangan, telinga pun serentak dua-dua belah. Tangan kanan kita basuh dulu sampai ke siku. Kemudian tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Hak lain tak ada. Kemudian tengok di bawah dalil daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tu silap tu akan ada, jadi akan ada pula dah. Speech tu dia lari. Ini pun perhati banyak kali, dah cetak baru nampak. Sesungguhnya akan ada pada umat ini satu kaum yang melampau dalam bersuci. Dia apa? Teliti sangat sampai wah-wah. Dia punya nak jaga kesucian tu, punya teliti melampau-lampau. Termasuk melampau ni, basuh yang 3, dia basuh sampai 4-5 kali. Selalunya wah-wah. Akan ada, Nabi kata. Zaman Nabi tak ada orang wah-wah. Imam As-Suyuti, Imam mazhab Syafi'i kita, dia bincang bab niat macam mana qasad, ta'arud, ta'yin, semua dia bincang. Cara nak niat apa semua kan. Bincang. Dan dia kata, zaman Nabi tak ada apa orang wah-wah sebab niat ni tak susah. Mana ada sahabat Nabi takbir 5-6 kali, tak ada. Dah sangat senang niat ni. Dia kata mula muncul was-was ni khalaf. Bukan zaman Nabi, bukan sahabat, tabi'in apa semua dah. Lepas daripada tu ni mula Allah. Penyakit wah-wah tu dia main belakang. No? Pasal mengaji sangat ke ataupun pasal tak mengaji? Tak tahulah. Melampau dalam berwuduk dan melampau dalam berdoa. Melampau dalam doa ni doa yang bukan-bukan. No? Doa hak pelik-pelik. Melampau. Doa dia lelaki, dia minta, ya Allah, tukar jantina aku kepada perempuan. Mana boleh? Dah lelaki-lelaki ya. Nah, ataupun dia doa nak minta masukkan aku di satu tempat yang bukan syurga, bukan neraka. Ini Mu'tazilah. Mana ada tempat tengah-tengah? Dia syurga dengan neraka ya. Ya Allah, jangan kau matikan aku selama-lamanya. Mana boleh? Semua yang bernyawa mati. Yang ni doa orang panggil melampau dalam berdoa. Doa yang bukan-bukan. Dalam syarah hadis dihuraikan lagi, seorang lelaki yang nak kahwin, dia patut doa dapat kurniakan aku isteri yang salihah. Cukup lah. Tak ada boleh tiap banyak-banyak. Melampau dalam berdoa, dia anak terona ni nak kahwin, dia minta, ya Allah, kurniakan aku isteri yang salihah, rambutnya ikan mayang, putih-putih, gebu. Apa Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Gemuk sangat pun tak mau, jangan kurus kering.
Hang minta isteri salihah, hang buat macam Allah tak reti, no. Hang order detail, itu panggil melampau. Ada orang tak ada orang, no. Tak ada. Tak payahlah detail sangat dalam doa. Doa Nabi semua ringkas-ringkas. Melampau. Akhir zaman Nabi kata akan ada orang melampau. Dikarang doa punya panjang, no. Dan ada orang berminat dengan cara itu. Bersajak, Nabi melarang sajak, bersajak dalam doa. Doa terbaik ialah doa Nabi, doa dalam Quran, doa ulama, ringkas dan padat. Tengok akhir zaman kalau orang pandai karang doa Melayu pun cukuplah, dikarang kat ni, dia detail, okey, orang suka, meleleh yang mata. Padahal itu bersajak. Minta maaf lah, saya berbeza lah. Sebab Nabi kata akhir zaman akan ada orang yang bersajak dalam berdoa. No? Janganlah terlampau. Dia ada bagusnya, kita rasa insaf, tersentuh hati. Tapi dari satu sudut, kalau order detail sangat ni, macamlah Allah tu tak pandai. Kita minta ayam, kita abang teh kurang manis sudah, ha. Tak ada abang apa camca, gula apa biji, macam dia tak reti bancuh. Teh panas kurang manis, okey lah. Cukup lah. Ni abang kata hang kacau macam ni, hang bubuh. Ingat aku duk bancuh teh ni 30 tahun lah, abang je lah. Nak kau ke kurang manis ke, dia tahu je lah. Itulah maksud dia. Jangan doa ibadat, tapi melampau dalam doa tak boleh. Tu dia nak order bini, nak abang kulit macam ni apa. Abang kata, ya Allah, kurniakan aku isteri yang salihah, yang dapat membantuku, menegurku, menemani hidupku. Cantik kan tu. Kalau dia nak panjang pun, dia guna apa-apa yang dalil ada, tak apalah. Apabila aku lihatnya tenang hatiku, itu ada dalam hadis. Sifat-sifat salih, lihat menenangkan hati. Bila aku suruh dia taat, bila aku tiada dia menjaga maruah diri. Itu ada dalam senarai hadis sifat-sifat isteri yang salihah. Nabi yang detailkan macam tu, kita boleh sebutlah. Daripada Abdullah, maknanya jangan melampau dalam berwuduk, jangan lebih pada 3 kali. Lebih pada 3 kali kalau ayak sendiri makruh kata ulama, tapi kalau ayak masjid, ayak surau haram. Pasal ini ayak orang ramai. Ayak sendiri makruh, kita bayar bil. Ayak orang ramai kita tak bayar bil. Kita telah melakukan perkara haram. Apatah lagi bawa motor, bawa kereta main duk basuh guna ayak masjid, boleh ke bawal? Tak boleh, bawal tak bagi. Ayak orang ramai ada main basuh motor, masjid lain lah. Dia nak jimat ayak rumah dia, dia guna ayak masjid. Tak boleh ke tu. Kecuali tiap-tiap bulan bil dia memang dia yang bayar. Setiap bulan dia kutip bil dia bayar. Itu tak apa. Ahlan wa sahlan. Mandi kalau di rumah kita tak ada ayak, bolehlah sekali-sekala. Bolehlah. Kalau nak jimat ayak rumah, mai guna ayak masjid surau. Wuduk pun Nabi kata wuduk di rumah sendiri. Jangan biasa wuduk di masjid, wuduk di rumah sendiri, jalan kaki mai gugur dosa. Syarat dia wuduk di rumah. Terbatal ikut jalan, tak apalah wuduk guna ayak masjid. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di tepi Sa'ad. Sa'ad ni nama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sedang mengambil air wuduk. Dia ambil wuduk tepi sungai. Ada yang kata tepi telaga. Di Madinah banyak telaga, kolam-kolam tu banyak. Sumber air banyak, kemudahan air banyak di Madinah. Madinah subur. Dia duk ambil wuduk tepi tu, dia ambil wuduk banyak kali, 4 kali, 5 kali satu anggota. Bukan wawai saja dia basuh, pergi lebih. Baginda menegur Sa'ad, kenapa berlaku pemborosan air ini? Sa'ad berkata, apakah di dalam wuduk juga ada pemborosan? Baginda bersabda, ya, sekalipun kamu berwuduk di sisi sungai yang mengalir, walaupun kamu basuh, air tu jatuh dalam sungai, itu juga dipanggil boros. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada syaitan yang mengganggu orang berwuduk. Ia disebut walahan, nama syaitan yang mewaswaskan orang wuduk.
Maka berhati-hatilah dari was-was dalam penggunaan air. Jangan guna banyak sangat. Buka pipe slow-slow, jangan kuat. Dan disunatkan air wuduk tidak kurang dari 1 cupak. Nabi berwuduk secupak. Kalau kita kurang pada Nabi, tak elok lah. Iaitu 1 liter 1/3 Baghdad. Ini saya pun tak tahu nak hurai macam mana sukatan orang Baghdad ni. 1 cupak lah, secupak. Nabi wuduk secupak, mandi segantang. Ataupun 5 cupak, segantang lebih sikit. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, yang pertama kena ada cupak di rumah. Mana ada cupak tu? Ada cupak. Nak ikut Nabi, isi dalam cupak. Kita dah ajar dah cara wuduk, sama ada tuang ataupun celup tangan dalam air. Niat tangan sebagai alat. Boleh masuk tangan dalam tu. Cupak dia memang muat untuk dimasukkan tangan. Kita tak ada cupak, kita ada itulah gayung, cebok macam itulah. Tin Milo kan. Dan disunatkan air mandi tidak kurang dari segantang. Nabi mandi segantang, kalau kurang tu tak kena. Iaitu 500 liter 1/3 Iraq. Iraq, Baghdad tu saya pun tak tahu macam mana cara kira dia. Dulu dia kota ilmu lah. No? Baghdad ni kota ilmu. Perpustakaan pertama dalam dunia dicatatkan di Baghdad. Tempat lain tak ada lagi perpustakaan. Baghdad perpustakaan pertama. Lepas tu baru orang buat library tang lain. Baghdad. Zaman Abbasiyah. Kota Baghdad dipanggil kota ilmu. Perpustakaan dia nama Baitul Hikmah. Rumah kebijaksanaan. Siapa nak jadi orang bijak, bukan pandai ya, bijak, cerdik, masuk tu baca buku. Macam-macam buku ada. Buku Arab, buku bahasa Inggeris, buku macam-macam. Greek, Yunan, macam-macam. Diterjemah, aktiviti penterjemahan tu jalan laju. Daripada ilmu asing pun diterjemah. Disesuaikan dengan Islam, masuk sikit ayat Quran, hadis semua jadi Islami. Saya minat lah jenis-jenis terjemah tu, tapi saya tak pandai lah bahasa Inggeris, Arab, terjemah Melayu. Dia pun ada tim di Baghdad. Beribu-ribu orang. Khalifah bagi duit. Hang terjemah, hang keluar buku. Ni kita duk keluar buku, mana ada dana. Sendiri ya. Menggalakkan orang. Orang yang terjemah mana dia baca. Dia baca, dia kaji, dia teliti, baru boleh terjemah. Dia faham. Lepas terjemah, semak. Lepas semak, mengajar lagi kan. Berapa kali punya kerja. Khalifah Abbasiyah dulu bagi duit ribu-ribu orang kepada tim ni bang. Terjemah. Setiap bulan keluar buku. Buat diskusi, bedah buku. Kota ilmu. Dia ada peruntukan untuk aktiviti penterjemahan. Orang Arab tak pandai bahasa Inggeris, orang Arab tak pandai bahasa Greek, Yunan apa semua. Jadi hak pandai-pandai terjemah, translate. Sayangnya Tatar Mongol serang, dia hancur habis. Dia lempak buku-buku ni di sungai. Semua kita tahu sejarah kan. Sampai sungai berubah jadi biru, jadi hitam, kesan dakwah. Buku macam ni, bukan buku fiknya, buku kesihatan, kedoktoran semua lah. Fizik, cakrawala, kajian sains, macam-macam ulama. Sebab Nabi kata al-hikmatu, kebijaksanaan ni dhallatul mu'min, barang tercicir orang Islam. Hak mana tak ada kita jumpa daripada orang kafir mana pun, kalau benda tu bagus kita ambil. Aina wajadaha akhazaha, jumpa hak bagus-bagus ambil. Itu benda bagus ni jangan tengok siapa cakap, tengok apa dia tu cakap. Kalau dia tu cakap bagus, kita ambil. Kita lah ni jenis tengok siapa orang yang kita sokong, orang yang kita minat, kita follower dia cakap hatta bagus pun kita angguk. Islam mengajak ambil yang baik walaupun dari siapa. Walau min fami timsah, ambil yang baik walaupun keluar daripada mulut boya. Boya tu dia suka makan orang, tapi kalau ada hak baik dia ambil. Ambillah yang baik-baik walaupun dari musuh. Kita mencari kebaikan. Gitulah. Jadi zaman tu, daripada mana ilmu tu datang,
Yang penting ia baik diterjemah ke bahasa Arab. Hilang lah, ilmu hilang. Ilmu hilang dulu. Ulama-ulama dulu menguasai bermacam-macam ilmu. Baik. Tu yang kalau kitab banyak sebut Baghdad, Iraq, Baghdad tu. Saya pun tak pernah sampai lagi ke Baghdad ni, kota ilmu. Sambungan perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Sambung balik. Yang keempat, mengeringkan anggota dengan kain lap lap. Ini ada hadis di bawah. Hadis riwayat isteri Nabi Maimunah. Dia kata Nabi berwuduk, ada di bawah tu dia bagi mindil. Mandil ni dia bagi sapu tangan untuk Nabi lap. Falam yanfut biha, Nabi tak lap. Bukan Nabi berwuduk, Nabi mandi wajib, dia bagi kain tola untuk Nabi lap, Nabi tak lap, Nabi biar air tu menitik. Mungkin lepas tu Nabi lap ke, wallahu a'lam. Kalau mazhab lain sunat lap lah, tak mau menitik-menitik ni tak syok. Baik krim. Surat sebelah yang kelima, mengibaskan air wuduk dari dua tangan ke lepiak. Ni pun tak bagus, makruh, menyakitkan orang lain. Orang marah. Yang keenam, meminta tolong orang lain menuangkan air ke atasnya. Hak ni ada komentar daripada guru kita Syekh Mustafa Bura. Dia akan komen, dia kata minta tolong orang tuang tak apa, tak makruh. Pengarang kata makruh. Sebenarnya minta tolong tuang tak makruh. Ayah minta anak tolong tuang ayah, guru minta anak murid tolong tuang ayah untuk mendidik, itu bukan makruh. Macam kita duk minta tolong anak kita ambil bantai, minta tolong anak kita ambil kentola, bukan kita tak boleh buat, tapi didikan supaya dia biasa berkhidmat. Kan? Ayah-ayah minta ambil tak kentola apa? Kalau tak biasa suruh nanti besar nanti ambil sendiri. Tapi kalau dia dah biasa, senanglah kita nak patuhkan dia kan. Macam itulah. Minta tolong tak apa, tak salah. Nabi pun duk buat. Jadi komentar daripada Profesor Dr. Mustafa Bura, dia kata meminta tolong orang lain menuangkan air kepada kita ketika berwuduk adalah perbuatan yang kurang sesuai. Kalau kita nak bersak diri, tapi dia bukan makruh. Khilaf aula saja. Ia tidaklah makruh seperti mana yang ditashihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana tiada larangan padanya. Nabi SAW pernah meminta beberapa orang sahabat menuangkan air kepadanya untuk menerangkan bahawa perbuatan itu diharuskan. Bahkan tindakan Nabi itu sangat sesuai kerana baginda ingin menerangkan kaifiat wuduk kepada mereka. Makruh juga yang ketujuh, menyapu tengkok. Setengah kitab dia suruh sapu. Kitab ni tak bagi sapu. Dia kata kalau sapu makruh. Dia tak katalah bid'ah sebab benda ni khilafiyah. Dia lebih cenderung kepada pendapat tengkok tak payah sapu. Menyapu tengkok makruh. Kita tengok di bawah, ia adalah khilaf aula seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdah At-Talibin. Imam Nawawi ni seorang ulama yang hebatlah. Apa aliran pun memang respect dia lah. Dia banyak menulis kitab-kitab. Kiralah aliran salafi ke aliran apa ke, semua menerima Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia pasal hadis sapu tengkok itu hadis yang lemah. Hadis itu hadis lemah. Maka pengarang kitab ini Imam Nawawi, guru saya semua ni, dia kata kalau sapu tengkok ini makruh. Tapi adalah kita jumpa dalam buku-buku yang lain, siapa yang berwuduk dan sapu tengkok aman dari siksaan, aman dari belenggu api neraka. Maknanya benda tu benda khilafiyah. Siapa nak sapu-sapu lah, siapa tak mau sapu pun tak apa. No? Siapa tak mau sapu pun tak apa. Saya tak sapu, saya mengaji hak jenis tak sapu, saya tak sapu. Jangan kata Wahabi pula. Kitab ni kata tak sapu, sapu sekali jadi makruh. Sapu itu berasal dari sumber hadis yang lemah. Siapa sapu tengkok. Tapi kalau dia nak takik-takik tengkok dia kata ni petua, siapa berwuduk takik tengkok tak kena darah tinggi ke apa, buatlah, tu petua. Tak ada kena-mengena dengan dalil, tu pengalaman. Ada orang ambil semayang betul duk, wah, buatlah, itu petua kesihatan. Dia terima petua daripada siapa, dia nak beramal, beramallah. Ini maksudnya ambil ayat sapu leher ni kan, leher ni tengkok.
Tidak sah wuduk sekiranya ada kotoran tahi kuku di bawah kuku yang dapat menghalang sampai air. Tapi Imam Al-Ghazali kata kalau bagi pomen dimaafkan. Pomen kuku hitam, minyak hitam, kuku hitam dimaafkan. Sebab nak suruh dia cuci hari-hari, hak mana dia dah cuci tak keluar, dimaafkan. Sebab itu kerja dia. Kalau halang air pun tak apa, janji dia semayang. Sama juga tukang cat. Tukang cat tu mesti ada juga setitik dua walaupun dah basuh. Hari-hari kerja dia cat. Kita nak pergi tegur dia, ni cat ada 2 titik ni, hang yang lain. Menyusahkan orang pun satu benda yang tak dipersetujui dalam agama. Jadi bagi dia tak apalah. Kalau kita yang sekali-sekala cat memang selalu ulang lah. Rokok nampak Allah yang lain. Kita sekali-sekala. Kalau orang tu dah kerja dia macam tu, ketok-ketok sikit ni dimaafkan. Takut masyaqqah membebankan dia. Jika seseorang syak di tengah wuduk, apakah sudah membasuh anggota tertentu, maka wajib membasuh anggota tu. Anggota yang dia ragu-ragu tu dia kena basuh. Sebab dia ragu di tengah wuduk. Kalau ragu setelah selesai wuduk, yang tu tak payah sah dah. Dan anggota yang selepasnya pun kena basuh. Anggota tersebut dan anggota selepas. Namun jika syak itu berlaku setelah selesai berwuduk, dia tidak wajib melakukan apa-apa lagi. Kerana ragu-ragu setelah selesai melakukan ibadat. Apa-apa ibadat pun kalau dah selesai, baru nak ragu. Tawaf dah cukup 7 pusingan dah. Dah semayang sunat tawaf baru teringat, aku tawaf tadi 6 ke 7. Tak usah peduli. Sebab keraguan itu setelah selesai. Kalau ketika kita sedang buat, kita kena tambah pusingan tawaf. Ni dah habis dah baru nak ragu, tak usah peduli. Melainkan jika ragu-ragu tentang niat. Kalau dia dah selesai wuduk, basuh kaki dua-dua belah, kalau dia ragu aku niat ke tak niat, hak tu kena wuduk lain. Kalau ragu basuh tak basuh apa, tak usah pedulilah. Ibadat tu dah sah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jumaat. Ba'diyah boleh buat di rumah. Qabliyah kalau buat di rumah kita main lambat. Qabliyah dia bermula setelah masuk waktu. Boleh juga tapi lambat lah. Rumah dekat tak apa. Kita disuruh main awal. Main sebelum azan. Kalau Qabliyah di rumah, mana azan dah. Duduk di rumah lagi. Kurang sesuai lah. Ba'diyah tak apa. Ba'diyah memang elok di rumah. Habis main Jumaat, start motor balik main di rumah. Kita takut batal ikut jalan pula. Kadang dia sampai rumah tu dia jadi tak berapa nak semangat lah. Ikutlah. Tapi memang afdal solat sunat ni di rumah. Main sunat di rumah tu bagus. Nabi pernah sembahyang sunat di masjid, tapi kerap kali Nabi sembahyang sunat di rumah. Nabi tak apa, Nabi yang akan baca khutbah, Nabi sembahyang sunat di rumah. Terus khutbah. Nabi mai hari Jumaat tu tak pernah ada sahabat nampak Nabi sembahyang qabliyah Jumaat. Nabi mai tu terus naik assalamualaikum azan. Azan pertama tak ada dulu, azan kedua je. Nabi mai cukup waktu Nabi mai. Naik atas bagi salam azan. Azan sekali tu. Kita sekarang azan tu jadi nombor 2, ada azan ekstra hak mula tu tambahan zaman Sayyidina Osman. Dia bukan tambahan nombor 2, tambahan nombor 1. Hak lepas khatib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk, azan, itu memang sama sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat tak pernah tengok Nabi sembahyang qabliyah Jumaat, maka berlaku khilaf juga. Ada mazhab hari Jumaat tak ada qabliyah. Zuhur ada qabliyah zuhur, Jumaat tak ada qabliyah. Jadi lepas azan hanya kita menunggu dengar khutbah. Tapi mazhab kita adalah pasal azan pertama khatib tak naik lagi, ada peluang masa sembahyang qabliyah Jumaat dulu. Qabliyah Jumaat macam qabliyah Zuhur. Tapi bagi pendapat yang melihat hadis hari Jumaat tidak ada apa-apa sembahyang sunat. Nabi sampai, Nabi naik mimbar, Nabi bagi salam, sahabat Sayyidina Bilal melaungkan azan.
tak kelihatan Nabi sembahyang sunat, maka ni pun kata Jumaat tak ada qabliyah, ada ba'diyah sahaja. Tapi benda tu benda khilaf, siapa nak buat lah. Kita main masjid awal, kita buatlah qabliyah Jumaat. Dan kalau ada kawan kita tak buat, kita tak payahlah. Ada orang dia tak lena pun, kita duk quit dah. Lepas azan pertama kita quit dia tak lena. Dia senyum je. Kita makik main sunat 2 rakaat, dia senyum je. Dia memadai dengan tahiyatul masjid. Kita nak hantam dia pun tak boleh. Benda ni benda khilaf cara faham. Kalau kita faham, tak gaduh. Dia kata ni Wahabi dia ni. Orang azan Jumaat, azan pertama, orang lain semua sembahyang sunat, dia boleh duduk relax. Tak, bukan macam tu. Cara memahami dalil. Fiqh ni sebenarnya dia harmoni. Kalau kita mengaji, kena cara dia harmoni. Dia bukan menimbulkan pergaduhan. Orang tak cari gaduh kita, kita tak cari gaduh orang. Sebab kita tahu fiqh tu luas dan ada banyak cara pandang. Dalil dia, Nabi main masjid, Nabi bagi salam, Nabi khutbah. Tidak ada sahabat yang melihat Nabi sembahyang sunat. Tapi ada ihtimal, kemungkinan Nabi sembahyang sunat di rumah dulu. Masuk waktu Nabi sembahyang sunat, lepas tu baru Nabi mai hanya menyampaikan khutbah. Itulah. Buat tak apa, tak buat pun tak apa, no? Gaduh saja yang tak boleh. Nah, gaduh tak boleh. Dasar fiqh asalnya bukan menimbulkan kegaduhan. Ngaji sampai faham dan tak gaduh. Itu tujuannya. Kadang orang hak ajak tu duk cucuh je gaduh, tu tak kena. Ya. Macam mana? Masalah sujud. Tak boleh sujud rapat. Berapa rihai? Oh, dia sembahyang duduk bawah. Duduk bawah. Dia kalau dah tak boleh sujud, hanya isyaratnya, tak perlu letak papan apa-apa. Sayang. Kita sembahyang atas kerusi contoh kan. Tak payah meja ni. Tak payah. Kalau buat pun tak apa, dipanggil takallafa. Kalau gagah buat, boleh, tapi tak disuruh. Papan sujud ni tak perlu diwujudkan. Sebab bila orang tu uzur, dia hanya rokok sikit, sujud bagi lebih. Isyarat badan tu je. Dai tak wajib sentuh ke mana-mana. Sebab bila dai sentuh, dia syarat punggung kena angkat. Ni sentuh je, macam ni kan. Punggung tak angkat, tak kena juga. Dia panggil al-in'ikas. Al-in'ikas, punggung tinggi, kepala junam bawah, dai buka. Ada punya cerita dia. 7 anggota. Dia punya cara dia, punggung mesti lebih tinggi dari kepala. Kalau punggung dengan kepala rata saja, tak sah. Jadi kawan ni sakit, nak angkat punggung tak boleh. Pasal apa? Nak cari meja. Tak payah. Setengah tu memang dia set no, kerusi sekali meja sujud. Nah, meja sujud tu buang duit lah. Kerusi sudah, sujud atas angin dah lah. Kalau betul-betul nak sujud, bukan dai saja, punggung pun kena angkat. Nak angkat bunuh dia sakit. Jadi kerusi duduk sudah. Isyarat je. Tapi kalau meja tu ada, sah tak dia buat macam ni? Sah. Cuma tak diperlukan. Papan rehai meja semua tak perlu. Kalau betul-betul nak sujud, kena angkat punggung. Kerana sujud dia memang tak sempurna. Punggung tak angkat, meja tak ada. Sekadar yang mampu saja. Baiklah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasihlah semua. Tolong doakan saya pun sihat balik kan. Makan ubat lah. Ubat sehari 10 biji. Pagi je. Sebelum sarapan 3. Lepas sarapan 7. Lepas itu doktor sendiri yang mengesyorkan ambil suplemen minyak zaitun. Minyak zaitun pun saya minum. Hak asli lah. Saya minum yang Zoetina, yang apa ya? Yayasan Amal. Yayasan Amal Malaysia tu, Zaitunia. Sebotol tu 99. Dah duk jual sama lah, duk share dengan keluarga kan. Satu pagi sebelum mai minum, dan juga malam sebelum tidur. Perut kosong.
Baguslah. Doktor pakar yang rawat saya ni, dia yang syorkan kita lain pada ubat minyak zaitun. Dan Nabi pun memang suruh. Nabi kata kulu zait. Kalau bahasa kita minumlah minyak zaitun tu, dia cayak. Tapi bahasa Nabi kulu. Kulu makan. Makan zaitun. Makan minyak. Tu dia sampai sebut makan. Maknanya banyaklah masuk dalam perut kita, banyak. Nabi tak kata isyrabuz zait, minum minyak. Nabi kata makan minyak. Faham no? Bahasa Nabi ya? Makan. Makan ni air zam-zam, Nabi sebut makan zam-zam. Makan susu, makan minyak zaitun. Kalau buah dia tu memang warak makan, pahit tu. Pepak buah dia. Makan minyak, wadahinu bih, ambil minyak tu sapu ke tempat yang bermasalah. Lumur, lotion. Sikit lutut dengan barang sapu. Tapi mahal lah tempat kita, benda tak ada. Sapu tu Nabi suruh. Kemudian di hujung Nabi kata fa innahu min syajaratin mubarakah. Kerana zaitun tu pokok diberkati. Pokoknya pokok berkat. Pokok kurma Nabi tak cakap, pokok nyok, pokok. Nabi mention pokok zaitun tu pokok berkat. Subhanallah. Jadi eloklah kita jadikan amalan saya sebelum sakit jantung pun saya duk minum, saya kolesterol elok. Gula lah, dia punca tang gula. Darah tinggi tak ada, kolesterol elok. Gula lah, dan ni tak minum manis dah. Dah ayak kosong lah. Tak minum ayak teh ke kopi apa tak minum, kosong. Teh tak bergula tak sedap, baik minum kosong. Punca gula, nasi putih, roti putih apa semua kita sedia maklum. Lah pemanis apa benda dah. Orang kata stevia ke apa tak mau, saya kena tiruan ni, tak payah manis nak. Manis cucuk banyak dah manis, manis kot lain senyum pun manis dah. Potong tu gula. Atas nasihat doktor lah. Ada orang takut kalau potong lagi dia, tak apa doktor, kita ambil gula cara lain lah. Dalam makanan kita pun banyak gula-gula pemanis-pemanis yang lain. Tak ambil apa dah. Stevia ke, gula O ke, apa O, dah lah orang lain ambil lah, saya dah. Saya tobat lahum. Bertobat nasuha dah. Takut lagi kena tiruan ke apa kan. Dia yang ni lah, kosong. Kenuri ke apa, ya kosong. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bentuklah clear ni. Surah. Masih Ustaz.